mauta. Bukankah, adakah tidak pada perkara itu, perkara apa tuan-tuan? Perkara dia menciptakan fasa-fasa kejadian kamu. Itu daripada air mani yang tak bernyawa, kepada darah, kepada daging, kepada tulang, sampai kamu jadi manusia. Manusia tu pula uniknya Allah jadikan kamu berjantina, yang lelaki jadi lelaki. Tuan-tuan, jantina ni dia bukan hanya minta maaf pada alat kelamin, tak. Perasaan tak? Lelaki ni bukan pada alat, dia pada sifat tu. Dia ada kelakian. Sifat beraninya, sifat tegasnya, sifat bekerjanya, sifat ambil tanggungjawabnya. Perempuan ni, dia bukan hanya perempuan pada alat kelamin, tetapi dia memiliki sifat keperempuanan pada dirinya. Antaranya apa? Perasaannya, emosinya, sikap kasihannya, nampak tak? Sikap ihsannya, sikap rasa bertanggungjawab terhadap rumahnya, anak-anak. Itulah sifat keperempuanan. Jadi itu tu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, orang perempuan ini dia banyak di rumah dan jaga anak. Kenapa? Kerana dia ada sifat itu. Sifat itu, sifat ihsan dan kasih kepada anak-anak yang memang tak sama kepada ayah. Ayah tak sama, tuan-tuan. Ayah dia sayang, tuan-tuan. Tapi time dia dah penat, dah letih, tinggal tidur-tidur je. Budak tu menangis pun tuan-tuan, dia kata tak apalah, nanti diam sendiri dah tu. Mak dia tak boleh. Selagi tak diam tuan-tuan, dia ambil, dia dokong. Sampai ayahnya penat tengok, barulah dia bangun, dia dokong sampai tidur tuan-tuan. Gitu. Dia mak dah. Kerana itu Allah jadikan perasaannya halus. Dan suatu suan tengok, orang perempuan yang kehilangan suami, ada anak yang kecil, dia kuat diri dia untuk teruskan kehidupan menyara anak-anaknya. Tetapi tak semua orang lelaki yang ada beberapa orang anak kuat. Untuk kerja mungkin kuat, untuk menyara dan membesarkan anak, dia mesti kena kahwin lain cepat untuk ada orang jaga anak dia. Sungguh tuan-tuan, kerana itu kekuatan yang Allah jadikan bagi wanita pada perasaan. Tetapi Allah jadikan kekuatan bagi lelaki pada tenaga yang dengan itu dia mencari nafkah. Cuba orang perempuan jadi nelayan tuan-tuan. Maunya. Baru balik sekejap. Tarik tak dapat ikan balik dah. Letih dia kata. Orang lelaki tak. Dia pergi jauh. Dapat berapa ekor ikannya. Balik semula. Besok pergi lagi. Itulah kelebihan yang Allah jadikan. Tetapi tuan-tuan tengok. Sebab itu Allah jadikan ketaatan kepada ibu 3 kali ganda ketaatan kepada ayah. Kenapa? Pertama, setiap daging dalam tubuhnya itu terbina daripada susu badan yang dia minum daripada ibunya. Kedua, kasih sayang ibunya sejak dia kecil tidak boleh dibandingkan dengan ayahnya. Itu kasih sayang tu, ihsan daripada ibu tu luar biasa. Walaupun kuat beletiak, walaupun kuat beletiak, walaupun dia punya garang lagi garang daripada ayah, tetapi sikap rahmat itu mengatasi ayah. Lalu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah orang paling layak untuk aku buat baik kepadanya? Nabi kata, ibumu. Setelah dia, Nabi kata, ibumu lagi. Setelah dia, ibumu lagi. Setelahnya, ayahmu. 3 kali ganda hak seorang ibu berbanding seorang ayah. Pada menunjukkan besarnya jasa ibu. Bukan ayah tak penting, penting juga tuan-tuan. Ayah jiwa kental tuan-tuan ya. Dia nangis pun dia buat dek je. Biarlah dia diam sendiri nanti, itu ayatnya tuan-tuan. Biar je dia. Diam sendiri. Jadi, okey. Dia ada kelebihan. Ayah ni kelebihannya tang lain. Mak ni kelebihannya tang lain. Itu yang Allah jadikan. Hadirin semua, Allah Taala sebut apa? Tadi Haji tanya apa tadi? Oh tadi tukar jantina. Okey, itu tentang dia. Hukumnya haram menukar jantina. Lelaki jadi perempuan hukumnya haram. Perempuan jadi lelaki hukumnya adalah haram. Baik, sambung lagi. Alaysa dzalika biqadirin. Bukankah itu pada menunjukkan Allah Maha kuat dan mampu. Ala ayyuhyal mauta. Pada dia menghidupkan yang mati. Oleh itu, tuan-tuan balik semula dekat ayat awal. Tuan-tuan, saya nak bagi satu key ilmu tadabbur.
Siapa ikut tadabbur saya Isnin lepas? Sabtu lepas. Online. Tak ikut ya? Quran Hour. Tak ikut. Tuan-tuan boleh tengok. Buka balik Facebook Quran Hour tu. Sabtu lepas. Mula pukul 4.30 pagi. Waktu qiyam. Saya punya slot pukul 6.30 pagi. Buka Facebook Quran Hour. Tengok yang Sabtu lepas. Kita ada buat tadabbur surah Al-Insan. Tak apalah tuan-tuan. Cerita dia begini. Saya nak bagi tuan-tuan kaedah tadabbur. Kan? Biasanya. Okey, kalau ayat-ayat panjang, ayat pendek senang nak nampak. Ni ayat panjang. Biasanya ayat awal, perenggan awal ayat dengan perenggan akhir Al-Quran, biasanya dia akan ada hubungan balik semula. Faham tak? Okey, contoh Al-Waqi'ah kan, idza waqa'atil waqi'ah, dah cerita dah habis. Lepas tu ceritalah banyak kisah. Nanti nak ending, dia mesti akan ada hubung kait balik dengan yang awal. Biasanya yang kita kena cari. Kita kena fahamkan. Itulah tadabbur. Kita kena fahamkan. Contohnya tuan-tuan baca dalam surah Al-Mu'minun. Ni contoh. Saya bagi contoh aja. Surah Al-Mu'minun. Allah sebut apa ayat pertama surah Al-Mu'minun? Qad aflahal alladzina hum fi salatihim. Berjayalah orang-orang yang beriman. Cuba tengok perenggan akhir surah Al-Mu'minun. Innahu la yuflihul kafirun. Allah takkan jadikan orang kafir berjaya. Ayat awal, berjaya orang beriman. Ayat akhir, bukan akhir, perenggan akhir. Saya tak boleh sebut ayat akhir. Kisah perenggan akhir. Sebut tentang, apa dia? Iaitu Allah takkan jadikan kejayaan bagi orang yang kafir. Macam itulah tuan-tuan buka dalam beberapa ayat dan banyak ayat. Biasanya nanti perenggan yang pangkal dengan perenggan yang akhir akan ada macam satu kesimpulan untuk datangkan balik semula. Cuba tengok ayat ini. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tuan-tuan tengok ayat sebelum yang awal kita bicarakan dulu. Okey, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah manusia menyangka, ayat 3, kami tidak mampu untuk menghimpunkan balik tulang-tulang mereka yang telah hancur menjadi tanah. Dia sangka macam tu kah? Allah Ta'ala jawab, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah mampu untuk apa dia? Menghidupkan yang telah mati. Dia ada jawapan balik daripada yang awal. Macam itulah pada kebanyakan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan renungi, tuan-tuan amati, tuan-tuan selami dengan baik, dia ada banyak persamaan yang perlu kita amati. Al-Baqarah, cuba tengok surah Al-Baqarah. Allah sebut Al-Baqarah, apa dia? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Sifat orang bertakwa kan? Apa. Lepas tu sifat orang munafik, lepas tu sifat orang kafir. Tengok ayat akhir surah Al-Baqarah, perenggan akhir. Bukan ayat akhir tau, perenggan akhir. Perenggan akhir ni maknanya hampir-hampir nak akhir itu di satu cerita. Kan Allah Ta'ala cerita tentang sifat orang beriman dan bertakwa dan doa orang bertakwa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nampak? Kait balik semula. Sifat orang bertakwa tadi, mereka yang beriman kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Rabbana, lepas tu dia berdoa. Orang beriman punya doa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Jadi dia bawa kita balik pangkal cerita yang di awal. Itu keindahan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, saya kunci antara tadabbur kebiasaannya. Okey, kita boleh kaitkan, relatekan di awal dengan di akhir. Okey, akhir itu macam ending dia. Apa cerita surah ini? Lalu kita nak dapat apa? Macam tergantung. Tengok balik dekat di awal, baru dia nampak ada keserasian. Macam di sini, kenapa hujungnya sebut, bukankah Allah itu mampu menghidupkan yang mati? Kenapa? Kerana di awal pernah ditimbulkan satu persoalan. Adakah Allah mampu himpunkan kami balik setelah hancur? Maka akhir menjawab, bukankah Allah mampu menghidupkan kembali? Soalan saya, apa nak jawab dengan ayat ini? Bukankah Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Jawapannya, dan di sana terdapat riwayat yang mengajarkan kaedah membacanya. Riwayat ini saya sebutkan.
Okey, riwayat ini datang daripada hadis. Okey, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis ini. Juga Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Okey, hadis berbagai, iaitu apa? Ketika dibacakan firman Allah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka mereka menjawab, subhanakallahumma bala. Cuba baca tuan. Subhanakallahumma bala. Habis ayat, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta subhanakallahumma bala. Imam tengah jadi imam boleh baca macam tu. Imam tengah jadi imam boleh baca ini. Maknanya, tapi jangan kuat-kuat lah. Okey, dia baca jadi imam kan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta subhanakallahumma bala. Makmum pun boleh baca. Ini jawapan berdasarkan hadis. Hadis Nabi sebut begitu tuan. Okey, Nabi kata apa? Okey, apabila ada satu suara, ketika baca ayat alaysa zalika biqadirin ala ayyul mauta, dia pun membaca subhanakallahumma bala. Fasuila, lalu ditanya kenapa kamu baca itu? Orang itu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah menyebutkan seperti itu. Katanya dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Okey, boleh Nan? Bacanya begitu supaya ada interaksi di antara ayat Al-Quran dan juga jawapan balas kita. Baik, kenapa sebut subhanallah, tak sebut bala aja? Ayat dalam surah apa? At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab bala wa ala dzalika minasyahidin wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala saja. Yang ni subhanallah. Kenapa? Kerana ayat sebelum itu menyebutkan tentang kehebatan penciptaannya. Kita kata subhanakallahumma, maha sucimu ya Allah yang menciptakan kami seperti ini. Tidak ada yang boleh menciptakan seperti itu. Bala, iya, kami mengakui engkaulah Tuhan kami yang boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Silakan. Sila je. Jafifi dulu ya. Tadi yang imam baca surah Al-Fatihah. Selalu kalau imam yang baca ke atau yang balak, kadang-kadang kalau saya pun di tengah jadi imam. Ya. Kalau kita nak baca untuk orang belakang. Kita baca untuk orang belakang, tak faham. Kan, yang kita sekali baca dengan orang imam lah, imam dan makmum lah. Serentak. Ajalah. Ya. Tak kisah. Yang penting macam ni, ayat ini adalah ayat tindak balas, reaksi terhadap makna ayat itu. Jadi kalau imam yang baca, dia pun kena bertindak balas terhadap ayat itu. Makmum yang dengar pun dia kena bereaksi terhadap ayat itu. Faham tak? Sama. Jadi siapa pun dia ada tindak balas, reaction terhadap ayat tersebut. Maka kalau dia baca, dia jawab. Makmum dengar, makmum baca. Jawab. Okey. Ha? Tak perlu terlalu kuat, cukup dia dengar dengan telinga dia sendiri. Okey. Haji. Tak dengar? Pengaruh bulan. Bukan parti ya. Bulan tu. Baik tuan-tuan, jawapannya tak ada pengaruh apa-apa. Berdasarkan hadis tak ada pengaruh apa-apa. Maknanya apa? Orang lahir bulan November, kan? Handsome macam saya contohnya. Saya November tuan-tuan. Contohnya. Tak? Orang lahir bulan Februari, dia baik sikit. Lahir bulan Mac, kurang baik sikit. Lahir bulan April, sial sikit. April Fool sebabnya. Tak ada kaitan. Okey? Dan itu dilarang oleh Islam bahkan. Islam sebut apa? Nabi kata la tiyarata wa khairuhal fa'lu. Tidak ada
penentuan nasib. Jangan gantungkan dengan sesuatu sial atau tidak dengan sesuatu. Itu tak boleh dan dilarang oleh Islam. Islam tak benarkan kita gantungkan sesuatu. Oh, patutlah anak yang ni nakai macam singa. Kenapa? Lahirnya bulan April contohnya. Dah, jangan, tuan-tuan. Okey, Nabi tak benarkan. Bahkan dalam ayat Quran dia kata qul qalu innama ta'irukum, sesungguhnya yang membawa sial itu adalah kerana kekufuran kamu, bukan kerana nasib orang ni datang jadi ini, orang datang ni tak. Itu tidak. Tidak digantungkan sesuatu nasib malang dengan sesuatu tarikh ataupun masa. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah yang menciptakan segala tarikh dan masa. Okey, cuma perkara-perkara yang bersifat tafaul itu boleh, tapi masa, tarikh itu jangan kaitkan dengan malang ataupun tidak. Tetapi dalam Islam ada benda yang kita buat macam ni supaya tak jadi begini, itu lain. Faham Buat macam ni supaya tak jadi malang begini, itu lain, itu boleh. Tapi jangan kita beriktikad kalau contohnya bulan purnama begini, ada burung gagak lalu jadi begini. Tak. Maknanya kejadian tu jadi dah. Kita tentukan kesannya malang. Lain dengan kita buat sesuatu nanti kesannya begini, itu lain. Boleh tak bezakan? Contohnya Nabi kata apa? Nabi ajar apa? Kalau akikahkan anak, akikah atau akikah, dapat bayi akikah, jangan dipotong tulangnya melainkan pada sendi. Faham tak? Nak masak akikah, jangan potong dekat tulangnya. Tulang yang keras tu jangan potong. Potong dekat sendi. Sendi, sini. Sendi, kambing tu. Jangan potong yang tulang tu macam hancur. Potong tiga, jangan. Okey. Ini dalam kitab fiqh menyebutkan, tak siap saya hadis pun macam itu. Kenapa? Tafaulan. Sebagai suatu, tafaulan ni bahasa Melayu apa? Satu pengharapan dan optimis supaya tubuh badannya sehat, selamat anggotanya. Ini hadis dalam kitab banyak menyebutkan tentang itu. Mungkin kita tak perasan seperti itu. Ini lain. Kenapa? Kita buat sesuatu, kita harapkan jadi baik begitu. Faham tak? Yang cerita malang-malang ni lain. Bukan dia buat kejadian tabi'i. Faham tak? Kejadian tabi'i. Contoh dia keluar rumah, tengok burung gagak bunyi. Wok, wok, wok. Dia kata kalau gagak bunyi 3 kali, maknanya tak boleh keluar rumah. Tapi kalau dia keluar, dia tengok burung merpati 3 ekor hinggap dekat atas kereta dia, maknanya ada tuah pula. Sebab itu orang Cina tuan-tuan, panjang pula dah ceritanya. Sakit tekak tapi ceramah juga. Nak buat macam mana? Saya punya pantang dekat mikrofon. Perasan tak? Dekat lift tak ada nombor 4. Lift tak ada nombor 4. C kan, C. San. Nombor 4 tak ada. 4 tak ada. 3A. 13A. Susah kita nak cari nombor 4. Kadang-kadang apartmen tu orang Melayu semua duduk. Nombor 4 pun tak ada juga. Okay? Kerana sistem tu dia yang buat, kilang tu dia yang buat. Kenapa? Kerana mereka kuat berpegang dengan nasib-nasib ini. Nasib ini antaranya apa? Kerana perkataan 4 dalam bahasa Cina hampir maknanya dengan makna malang ataupun mati dalam bahasa Cina hampir sama. Jadi dia tak nak ada tu 4 langsung tak ada. Okey. Macam tu juga kalau mereka bertanding, orang Cina kalau ada pertandingan, dia tak akan bawa buku. Buku jangan ada. Contoh tengah berjudi, ada buku atas tu. Oh, itu pantang. Kerana buku dalam bahasa Cina dekat maknanya dengan makna kekalahan. Jadi kalau lumba lari, jangan sampai ada buku masa tengah lumba lari. Tengah main apa game, jangan sampai ada buku. Kerana buku adalah sebab kekalahan. Makna itu tak ada dalam Islam. Islam tak letakkan macam tu. Boleh faham tuan-tuan ya? Tapi usaha kalau buat ini seperti ini, boleh jadi dengan sebab tadi. Wallahu subhanahu. Ada last sekali penutup. Itu yang lepas kita dah tanya, Haji kot tanya.
Ustaz, boleh tak kita nak doa untuk kuatkan lutut dan sendi-sendi dengan ayat yang kita baca pada ayat ke surah Al-Insan, tak silap nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Jadi macam mana cara nak buatnya? Pertama sekali memang tak ada kaedah khusus daripada hadis, tak ada kaedah khusus daripada mana-mana kitab, tetapi tuan-tuan bila sebut kita bermunajat dengan ayat, tuan-tuan boleh bacakan je dekat air bismillahirrahmanirrahim, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Ya Allah, dengan berkat ayat ini kuatkanlah sendi-sendi tulangku contohnya. Tengok, kalau tak pun ambil minyak sapu kan, tuan-tuan sapu sambil urut sebut nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Ya Allah, kuatkanlah sendi-sendi dan tulang kami. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan. Kalau jadi tuan-tuan pakat semua jadi bomoh lah kita lepas ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sejam juga rupanya. 10:20. Tak dan. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik ji. Minta maaf ji lambat je tadi. Kitab habis dah. Baik, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Last jumpa Khamis depan sebelum Ramadan dah. Khamis depan last jumpa sebelum Ramadan dah. Oh, jalan.